Okey, kita dah ke udara sekarang. So boleh dijemput moderator dan juga panel untuk menyampaikan forum. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Rashayu. Dengar? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, buat para audiens, hadir-hadir sekali. Siap ya semua? Siap. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya tak salah kalau saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf saya batin lah. Sementara kita masih dalam bulan Syawal yang mulia ni. Rasanya bulan minggu lepas ramai yang pergi open house ni. Lemah aku dah tengok ramai lagi duk berniaga dekat Lembah Kelang. Okey. Sebelum tu saya nak kenalkan diri saya. Saya Wan Muhammad Muklis Memang Otak. Bersama rakan saya, Ya, bertanya. Cik Khairul Izzat bin Hassan akan menjadi moderator lah dalam mengemudi forum kita pada hari ini, insyaAllah. Jadi saya harap kita dapatlah bersama-sama dalam berkongsi pasal isu bincang kepada hari ini. Betul lah, selalunya moderator ni seorang je. Panel kita 2 orang. Moderator 2 orang ni tak apa. Sebab kita nervous. Nak hilangkan nervous tu. Ini bawa time kan. Pak kata orang Jerman. Saya pun orang Jerman juga, tapi balik Jerman lah. Okey. Jadi forum kita pada hari berketentangkan pasal impak atau kesan media sosial terhadap penularan Hirinisma di Malaysia. Masa saya war-warkan tajuk ni kat rakan-rakan saya, dia orang dah tanya kepada saya, apa benda ni Hirinisma ni Wan? Apa benda ni? Saya kata, nak tahu pasal berlanjut pasal Hirinisma ni, join kita forum hari ni. Sebab tu kita tampilkan 2 orang panel yang tak kuat hebat je lah. Jadi sebelum tu, mari saya kenalkan panel kita yang pertama, iaitu seorang yang kacak bergaya, senyum manis bak gula, pemuda harapan bangsa, iaitu Ustaz Syazli Abdullah. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Raya Ustaz. Selamat Raya. Baik siap Ustaz. Macam mana Raya? Ini Alhamdulillah. Raya sebulan lagi lah. Ada open house. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ustaz dapat sama-sama kita pada hari ini. Sebut sedikit mengenai Ustaz Syazli. Beliau merupakan pegawai hal ehwal Islam di PPM. Memang banyak jemputan di media masa di radio, TV, macam IKIM FM tak saya pernah masuk dalam slot Usrah Nurani. Saya rajin dengar Usrah Nurani ni. Saya sebab saya kalau balik Ipoh weekend, Ipoh Jumaat petang tu dengarlah buka radio kan. Saya ni lava-lava juga. Tapi Ipoh pengisian sederhana. Betul tak? Okey, Alhamdulillah. Seterusnya saya perkenalkan panel kita yang kedua, Sautis Abang Sado. Pak kata orang muda. Sejuk je. Dia macam badang lah, tapi bukan badang yang dalam filem tu. Dia bukan filem 2-3 tahun lepas tu. Dia badang betul. Dia perkenalkan Cik Syamsi bin Jamaluddin. Assalamualaikum Cik Jam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Terima kasih Cik Jam. Selamat Raya. Selamat Raya. Terima kasih datang sebab sudi hadir hari ini dan turut serta dalam mengupas isu ini, insyaAllah. Jadi saya nak ceritakan sikit Cik Syam. Cik Syam ni merupakan seorang pensyarah serta menjawat jawatan sebagai Ketua Program Diploma Teknologi Makmal Perubatan di Pusat Perubatan Islam Raya. So, sudah hampir 17 tahun dalam bidang pendidikan dan merupakan seorang bekas pensyarah kami sebenarnya. Bekas saya dan juga Cik Khairul, bahasa diploma dulu. Jadi banyaklah yang dapatkan belajar daripada Cik Syam. Rasanya itulah banyak sangat saya cakap ni bagi Cik Garu pun macam nak cakap penting ke. Saya budak tak kaya ni nak cakap ni. Okey Cik Wan. Okay, Alhamdulillah, dan sebenarnya nak ucapkan terima kasih kepada dua-dua panel hebat kita yang sudi terima jemputan ikhlas daripada kami dan meluangkan masa memberi pendedahan dan nak memberi ilmu kepada anak bangsa kita, terutamanya pada golongan remaja masa ini. So sebelum saya menterjah lebih dalam tentang tajuk forum buat bicara kita pada hari ini, iaitu kesan media sosial terhadap penularan gejala hedonisme di Malaysia, izinkan saya Izan Ketil ni memberi sedikit masuk hedonisme ni.
Yang mana ramai-ramai tertanya-tanya apa tu hedonisme. Macam Wan kata, bila kita keluarkan tajuk ni orang tanya apa tu hedonisme kan. So hedonisme ni sebenarnya datang daripada perkataan bahasa Greek, iaitu satu corak hidup berlandaskan keseronokan semata-mata. Umpama bermazhabkan keseronokan dalam garis hidup. So konsep hedonisme ni dah lama dah dia nak normalizekan. So bermula daripada zaman Socrates lagi, di mana mereka mencari makna hidup dan tujuan manusia di bumi berlandaskan falsafah ahli pemikir yang lebih kepada barat, tapi bukannya daripada sudut pandangan agama. So oleh itu hedonisme ni secara ringkasnya adalah fahaman falsafah bahawa keseronokan merupakan matlamat utama dalam hidup ni. So soalan pertama pembuka bual bicara kita pada hari ini, saya ingin tujukan kepada Ustaz Syazmi. Apa pandangan Ustaz tentang gejala hidup berlandaskan hedonisme ni di kalangan remaja masa kini di Malaysia? Terima kasih Ustaz, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih Cik Wan, Cik Khairul, sahabat panel saya Syamsi, tuan-tuan dan puan, dijadukan kuasa majlis yang bertungkus lumus. Saya kira bukan hari ini saja, bagaimana seperti biasa kalau nak buat program, maka pastinya mengambil masa berhari-hari, berminggu-minggu atau berbulan-bulan untuk menyiapkan sesuatu program. Jadi alhamdulillah kita dapat sama-sama hadir di dalam majlis ilmu sebegini. Walaupun di alam maya, saya mengharapkan untuk kita semua kekal duduk seketika untuk kita mengambil satu dua faedah sebelum kita lelapkan mata. Mungkin ada di kalangan kita yang sedang memakan pil raya dan sebagainya. Jadi ambillah waktu seketika untuk kita sambil-sambil mendengar satu tajuk yang bukan pertama kali kita dengar, saya yakin dan percaya, tetapi mempunyai sarwa pandang ataupun mempunyai pemaknaan yang berbeza di kalangan kita. Dan sebagaimana Cik Karol sebut tadi ni, mungkin ada tertanya-tanya juga maksud hedonisme ni, kata Cik Karol tadi dia datangnya daripada Greek. Jadi adakah Greek Perak? Bukan Greek Perak. Maksudnya Greek ni zaman-zaman Greek Yunani dan sebagainya. Mungkin ada, daripada Greek, orang Perak rupanya yang mengasaskan hedonisme ni. Bukan. Jangan buat leceh orang Perak. Jadi bagaimana nak disebutkan tentang hedonisme ni, banyak tafsiran-tafsiran ataupun banyak terjemahan-terjemahan, pemaknaan-pemaknaan di sudut bahasa dan sebagainya. Cuma saya tertarik Cik Karol sebutkan tadi ni tentang bila seseorang berpegang kepada satu mazhab yang bertunjangkan kepada hiburan semata-mata, inilah yang akhirnya menyebabkan kehidupan makin lalai. Saya suka untuk kita semua untuk mengambil satu faedah bahawa bila kita sebut saja tentang aliran hedonisme ni, dia satu pegangan ataupun satu pandangan hidup yang hanya mementingkan keseronokan, kesenangan semata-mata. Dan bila sebut saja keseronokan sebagai tunjang kehidupan, maka dia sudah lari daripada tunjang asas tunjang kehidupan manusia sebenar seorang Muslim. Bagi kita yang beragama Islam, pasti alamat utama kehidupan kita ini bukanlah hiburan semata-mata. Dan hedonisme ini juga tidaklah bertepatan dengan mana-mana ajaran seperti mana yang disebutkan. Walaupun katakan hedonisme ini adalah seiring ataupun selaras dengan sekularisme. Bila sekularisme itu mengasingkan antara kehidupan duniawi dengan agama. Jadi inilah yang meletakkan bahawa manusia yang memperjuangkan ataupun hidup berlandaskan hedonisme ini, mereka akan terus hanyut dan hanyut. Sebab itu ada beberapa perkara yang menarik bila kita lihat masa kini, dewasa kini, kalau kita lihat antara mereka yang tenggelam dalam arus ini, ada beberapa gaya hidup ataupun ada beberapa ciri yang boleh kita kenal pasti. Malam ni kalau kita tak dapat banyak pun, kita try muhasabah diri kita, apakah kita ini tergolong daripada golongan mereka yang bermazhab hedonisme. Saya pakai istilah mazhab lah, sebab jika mulakan dengan mazhab, saya sebut mazhab lah. Ini mazhab hedonisme. Ini bukan mazhab fiqh ataupun mazhab akidah. Ini mazhab yang kita bincangkan pada malam ni. Mereka yang berfahaman sebegini, kadang-kadang mereka tidak menyedari mereka ini telah tenggelam dalam arus hedonisme. Sebagai contoh, ada beberapa bacaan-bacaan saya melalui kajian-kajian pakar tentang hedonisme, disebutkan antara mereka yang tenggelam dalam ciri-ciri hedonisme ni, antaranya mereka ini telah memiliki bahawa tujuan utama dalam hidupnya adalah kenikmatan dan kesenangan peribadi sahaja. Antaranya mereka ini telah tenggelam dalam sudut
pentingkan diri sendiri. Sebab apa? Hidupnya hanya mementingkan keseronokan demi keseronokan. Akhirnya kita boleh katakan mereka ini manusia-manusia yang tenggelam dalam dunia teknologi. Tidak salah kita memanfaatkan teknologi, jangan salah faham. Malam ni pun kita berada di hadapan teknologi masing-masing ni. Ada yang buka tab, ada yang buka komputer, ada yang buka laptop dan sebagainya. Tetapi manusia yang tenggelam ni, apabila mereka ini terus meletakkan bahawa teknologi ataupun hiburan adalah tunjang utama kehidupan mereka. Ada juga yang dikatakan mereka ini tidak lagi memedulikan, tidak lagi mementingkan kepentingan serta kebahagiaan orang lain, sehingga dijadikan sifat mereka ni sifat ego dalam diri mereka. Ini antaranya ciri-ciri manusia yang tenggelam dalam hedonisme ni. Akhirnya mereka akan buat apa yang mereka suka. Mereka tidak lagi mementingkan manusia-manusia lain. Bahkan mereka tidak lagi merasa puas dengan apa yang mereka miliki, bahkan harta-harta. Sebab itu kalau kita banyak baca tentang kajian-kajian hedonisme ni, dia ada banyak contoh-contoh. Dia bukan sahaja tertakluk kepada kita sebut hedonisme, hanya hiburan, muzik dan sebagainya. Bahkan masih lagi luas perbincangan hedonisme ni. Akhirnya mana mereka yang tenggelam dalam harta, material, itu juga disebut tentang dunia keseronokan hedonisme ni. Maka kita nak ambil manfaat supaya perbincangan kita malam ini, perbincangan yang berkenaan dengan media sosial dan sebagainya, kita tekad malam ini kita nak memanfaatkan sebaik mungkin. Dan sebab kalau kita lihat bagaimana sejarah-sejarah menguruskan hiburan-hiburan, Islam tidak pernah meletakkan satu larangan yang bersifat solid supaya kita mengasingkan hiburan dalam kehidupan dia. Tidak. Bahkan kita baca dalam hadis-hadis Nabi SAW bagaimana Nabi menguruskan hiburan dalam kehidupan. Yang maksudnya apa? Selagi mana ada landasan-landasan yang benar, selagi mana tidak selagi mana masih lagi berpegang pada syarak, selagi mana masih lagi menggunakan bahasa yang tepat, selagi mana masih lagi tidak menyeleweng di sudut akidah, maka dibenarkan dalam syarak. Kita boleh baca dalam kitab Yusuf Qaradawi, Halal wal Haram, tentang bagaimana Yusuf Qaradawi meletakkan sifat-sifat ataupun kaedah-kaedah berhibur dalam agama kita. Ini meletakkan bahawa agama kita tidak jumud, yang mengatakan seolah-olah kita, andai kita nak jadi manusia yang beragama Islam, kita kena mengasingkan agama dan juga kena mengasingkan hiburan. Tidak semata-mata. Bahkan ada contoh-contoh yang disebutkan untuk kita jadi manusia yang benar-benar memanfaatkan hiburan ini agar tidak tenggelam ini. Saya guna perkataan tenggelam beberapa kali supaya kita tidak terus hanyut dalam sebagaimana yang Cik Wan sebut tadi, lara-lara juga. Tapi input-input tu kita perlukan. Sebab apa? Lara ini kita yakin dan pasti lara dan juga input tak boleh digabungkan sekali. Sebagai minyak dan juga air. Kita boleh kata tak apa, saya ni memang macam ni tapi saya baik, tak boleh itu. Kita lara tapi dalam masa yang sama sebenarnya kita sedang melakukan penghijrahan ke arah kebaikan untuk meninggalkan kelarauan. Ada istilah kelarauan ketidakbaikan lah, kelarauan. Baik. Saya kalau cakap ni kesian kat Cik Syamsi ni. Nanti bagi masa sikit bagi masa angkat tangan sikit ke, berapa minit lagi Cik Kirun? Boleh lagi, insyaAllah boleh. Baik. Dalam kita memahami, sebab saya nak bawa para penonton ataupun sahabat-sahabat kita nak memahami tentang bahawa hedonisme ini seandainya tidak kita kendalikan dengan baik, ia bahkan merosakkan kehidupan kita. Sebab keseronokan ini fitrah manusia. Bila kita nakkan berseronok, nakkan hiburan, ia satu fitrah bagi manusia. Tapi seandainya tidak dikendalikan dengan baik, maka ia akan memudaratkan kita. Sebagai contoh, saya ambil contoh, kita ambil hedonisme ataupun contoh-contoh yang besar, yang mungkin luar daripada tajuk perbincangan kita. Sebagai contoh tentang manusia yang dengan gaya hidup yang serba mewah. Sebagai contoh, kalau kita lihat dalam bacaan-bacaan, dikatakan mereka yang terlampau-lampau terhadap kenderaan. Sebagai contoh, akhirnya mereka ini setiap hari memikirkan kenderaan mewah, hatta masuk dalam kehidupan mereka. Pemikiran mereka ini hanya memikirkan untuk memiliki. Dan bila sudah memiliki sekalipun, masih lagi memikirkan untuk menjadi lebih baik ataupun lebih hebat daripada manusia-manusia lain. Ini manusia tanpa disedari, ini juga adalah sikap-sikap hedonisme ataupun terlampau-lampau. Kesannya apa nanti? Kesannya akan ada beberapa kesan dalam kehidupan mereka ini, tentang pemikiran mereka dan sebagainya. Mereka ini juga antara ciri lain yang disebutkan, akhirnya menjadi manusia yang gemar berbelanja secara boros. Ini akibatnya juga ni.
bila kita lihat tanpa kita sedari sebenarnya dengan gadget yang kita ada sekarang ni, apakah dengan gadget yang kita ada, apakah dengan media sosial, dengan lambakan iklan-iklan yang kita ada, seandainya digunakan dengan baik, maka baik, alhamdulillah. Tapi seandainya tidak dikawal, maka kita akan sering kali berbelanja. Kita ada pelbagai kita kata aplikasi yang boleh digunakan untuk berbelanja tanpa kita sedari sebenarnya. Tanpa kita sedari, bila tangan kita melekat, handphone kita melekat di tangan, bila kita tengok aplikasi shopping, walaupun tak payah pergi pusing ke shopping kompleks sekalipun, dan kita dah menghabiskan ratusan bahkan ribuan kadang-kadang, dengan akhirnya kita pun beristighfar seorang, astagfirullahalazim, terbuang duit pula hari ni, tapi hari tu lah, esok buat lagi, kan? Tapi sebenarnya apa? Penyakit itu dah melekat dalam diri kita dan membarah tanpa kita sedari. Sebab dia akan berkait juga tu. Antara ciri juga yang disebut manusia yang terlekat dengan hedonisme ni, akhirnya mereka ni akan gemar berhutang. Kesan dia pada bila banyak mereka melihat kepada media sosial dan sebagainya. Media sosial ni jaranglah kalau kita gunakan untuk mungkin Facebook tak ada orang tulis pun kat Facebook tu, hari ni saya hanya makan Maggi saja. Jaranglah orang kongsi macam tu. Kan, sebab orang akan kongsikan perkara-perkara yang hebat, perkara-perkara yang gah, kan. Saya makan Maggi cheese, contoh macam itulah, nak nampakkan kehebatan tu, kan. Maksudnya apa? Dia akan terus untuk memberikan yang terbaik. Jadi bila manusia yang hanya melekat dengan hiburan semata-mata, mereka akan merasakan bahawa persaingan mereka itu, mereka nak jadi lebih lagi. Bahkan inilah yang berlaku tanpa mereka sedari. Perkara ini sudah menyebabkan seolah-olah kita kata barah dalam kehidupan mereka. Akhirnya mereka akan berlebih-lebihan, mereka akan melihat banyak lagi sebenarnya kesan-kesan yang tidak baik dalam kehidupan. Bukan setakat barangan, pemakanan, pemakaian, atau akhlak sekalipun. Kadang-kadang bila manusia terpengaruh sangat-sangat, menyebabkan banyak mereka ini berlebih-lebihan. Jadi sebab itulah yang kita katakan Islam tidak pernah menolak hiburan, bahkan kita perlu mengendalikan dengan baik agar matlamat ataupun tujuan sebenar kehidupan seorang manusia itu jelas. Tujuan seorang manusia itu adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai yang saya sebut awal tadi, kita clearkan mindset kita untuk kita letakkan semula, susun semula sebenarnya. Pada malam ini, tujuan sebenar kehidupan kita bukanlah nak berseronok semata-mata, tapi bagaimana dengan nikmat yang Allah Ta'ala berikan itu dapat menjadi batu loncatan untuk kita terus menjadi manusia yang taat kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Saya cukup sekali pada pusingan pertama. Saya serahkan kepada kepada Cik. Alhamdulillah, sebenarnya penerangan yang sangat terperinci. Dia malam ni baru pembuka, kita dah buka dan minda kita dengan jelas apa maksud dan perangai hedonisme. Punya dia ada ciri dia. Macam mana Ustaz ni katakan, mana kesenangan dia kita ada memiliki kesenangan tu untuk diri kita sendiri saja. Kita tak pandang pada orang lain, kita abaikan pada orang lain. So memang keseronokan fitrah tu manusia, tapi seperti Ustaz ni katakan, kita perlu pada landasan yang benar. Kalau tidak, dia boleh beri memudaratkan atau boleh berlebihan ni dah lari dah tujuan hidup sebenar kita. So kalau kita berpandukan kepada barat, memang tujuan hidup kita untuk carikan keseronokan. Tapi kalau daripada pandangan agama, sebenarnya tujuan hidup kita adalah seperti Ustaz Zaid katakan, beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, terima kasih sekali lagi Ustaz. Tapi saya tertarik sekali pasal gerik tu je, sebab saya asal Perak. Itu juga orang Perak dia tarik je. Okey, tapi itulah bagi macam Ustaz ni cakap tadi, banyak berkaitan pasal teknologi. Itulah macam kita sedia maklum, teknologi masa kini ni banyak mengubah landscape kehidupan masyarakat dan secara tak langsung berimpak yang besar terhadap perbelajaran hidup Malaysia. Jadi satu perkara tu senang dan tular dalam satu klik saja. Dia boleh pergi sampai ke ceruk rantau. Jadi saya tengok remaja adalah salah satunya golongan yang paling mudah terkesan dalam gejala ataupun fahaman hedonisme ni. Jadi saya nak tunjukkan soalan di remaja-remaja ni kan. Saya rasa better kita tanya pada Cik Syamsi lah, sebab pengajar kan, pensyarah ni tadi. Jadi bagi Cik Syamsi kan, apa faktor yang menyebabkan remaja ni, bahkan pelajar kolej lah kan, universiti yang sepatutnya memiliki pemikiran yang kritis, tapi boleh turut terpengaruh dengan fahaman atau mazhab di bawah juga mazhab hedonisme ni? Boleh Cik Syam kongsi? Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Terima kasih pada sahabatlah saya panggil lah. Kita dah pergi sekali kan. Sahabat moderator, Cik Teruzat dan juga Syekh Puan Muhammad Muklim. Okay, selaku moderator kita pada malam ini, dan juga kepada sahabat senior saya yang saya sangat kagumi. Okay, yang berbahagia Ustaz Muhammad Syazmi Hidayatullah. Dan alhamdulillah kita nak bincangkan sikit berkenaan dengan terorisme yang yang tadi Cik dan Bunda dah lepas dah cerita sikit sebab dia punya takfan. Ustaz pun dah cerita sikit berkenaan dengan itu, yang mana saya dengar saya pun banyak cerita rasa lah. Kan, sebab benda-benda yang kita sendiri pun turut terkesan dengan terorisme ni. Kita nak bincang pasal remaja, tapi kita balik kita yang bukan yang remaja purba ni pun kan, turut terkesan dengan apa nama tu, perkara-perkara yang berkaitan dengan mazhab terorisme. Okay, yang mana kalau ikutkan dalam takrifan itu, dia mementingkan keseronokan, kenikmatan, kebahagiaan. Yang bagi dia benda yang seronok itulah benda yang bahagia. Okay, yang seronok itulah benda yang betul. Sehingga kan kalau ada peraturan, kalau ada budaya yang membawa, yang menghalang mereka untuk berseronok, so mereka akan sanggup untuk menentang ataupun melawan peraturan tersebut demi untuk mereka berseronok lah. Kan, saya nak kongsikan pada malam ini berkenaan dengan satu kajian yang saya baca yang pernah dibuat oleh satu IPT di Malaysia. Tak silap saya pada tahun 2020 atau 2021 lah, tapi dipublishkan satu artikel yang berkenaan dengan satu kajian yang dibuat di IPT berkenaan dengan fahaman terorisme. Okay? So dapatan daripada kajian itu, dia membentangkan beberapa faktor yang membawa remaja, especially remaja lah, kajian itu dibuat di IPT. Okay, membawa remaja ini kepada fahaman hedonisme. Okay, ada 5 faktor lah yang dibincangkan. Antara yang pertama sekali, faktor yang pertama adalah faktor sikap remaja itu sendiri. Yang mana kita tahu bila remaja ni dia ada satu sifat yang dia nak tahu semua benda. Kan, dia nak explore yang betul, dia nak explore yang bila ada benda-benda yang sama, ada benda baik ke, benda yang korang banyak sampai pada dia akan rasa nak cuba juga. Nak tengok betul ke benda ni tak baik, dia pun nak try. Betul ke benda ni baik, dia pun nak try kan. Sebab itulah sikap yang tahu yang membuat-buat di kalangan remaja. Kalau di rumah mungkin dia ada kongkongan kan, dia ada kekangan daripada parent dan sebagainya. Bila datang ke IPT, dia seolah-olah bebas lah kan, daripada kongkongan yang ada di rumah. Sebab tu dia rasa lebih mudah untuk dia cuba yang ni dan sebagainya. Okay, itu antara faktor yang pertama lah. Faktor yang kedua dikatakan faktor keluarga. Faktor keluarga, sama ada keluarga yang berpecah, sama ada keluarga yang berpecah ataupun keluarga yang tidak mengambil kisah hal anak-anak. Kan, apa anak dia nak buat, akhirnya dia bagi kepercayaan yang sepenuhnya pada anak-anak dia. Kan, dia bagi apa yang anak dia nak, yang penting anak dia bahagia lah. Dia nak anak dia bahagia kan, dia tak nak anak dia jadi macam dia buang. So sekarang ini dia bagi semua ke anak-anak dia. Kan, so secara langsung dia mendedahkan anak dia kepada perkara yang inilah mazhab hedonisme ni lah. Okay, ataupun keluarga yang berpecah, langsunglah anak tu dia tak ada tempat untuk dia mengadu, bercerita dan sebagainya. So dia akan mencari kebahagiaan tu di luar kan, di luar daripada rumah dia. So ke mana? Ke kawan-kawan, ke tempat yang mungkin tak sepatutnya, dan akhirnya dia akan terjebak dengan fahaman terorisme ni. Benda semua ni dia meluas macam-macam benda yang berlari kuning apa semua tu, itu memang fahaman terorisme lah. Okay. Kemudian faktor yang ketiga, faktor berkenaan dengan media sosial. Ini lagi lah, ini faktor yang kita tengok sekarang ni, faktor yang terbesar kan, yang mana kita sangat-sangat terdedah dengan media sosial ni lah. Okay, sama ada kita gunakan untuk benda yang baik ataupun kita gunakan untuk benda yang sebaliknya, semuanya terpulang pada kita lah. Memang sangat-sangat terdedah lah media sosial ni. Okay, perkembangan ini mendorong individu untuk menunjukkan dirinya sehinggalah dia menjadi perhatian.
kan, sentiasa nak expose dekat media sosial kan, nak buat betul lah macam raya itu kan, ramai okot apa semua tu kan. Saya pun dah fikir yang benda lah okot ni kan. Dia tanya dengan kawan-kawan, apa benda okot ni kan, OTD kan, outfit of the day dan semua tu kan, tunjukkan dia punya gaya, tunjukkan dia punya kemewahan yang ada, berpakaian dia, barang-barang dia, kereta ke, contohnya lah kan, macam-macam lah, semua nak buat okot tu bila pada musim-musim perayaan dan sebagainya kan, kat mana dia beraya, kat mana dia makan dan sebagainya. Sebab dia nak, itulah pengaruh pada media sosial ni kan, dia nak kumpul berapa ramai yang follow dia, berapa ramai yang like dia dan sebagainya. Itu juga antara fahaman-fahaman yang dibawa dalam fahaman hedonisme ni lah. Okay? Itu yang ketiga. Yang keempat adalah faktor rakan sebaya. Okay? Kalau ikut satu kajian lagi, rakan sebaya ini adalah antara faktor yang paling dominan yang membawa seseorang itu kepada fahaman hedonisme. Okay? That's why bila dia dapat kawan yang mengajak dia ke arah yang benda-benda yang sebaliknya, so dia pun ikut, lama-lama terjebak lah. Okay. Contoh macam ni lah, cara remaja kan, datang ke KL dan sebagainya, tak apa nama, jumpa dengan orang KL yang tahu selok-belok KL ini dan sebagainya kan, lagi mudah untuk dia lah ke sana. Saya cakap ni bukan, bila saya cakap ni kan, saya cek diri saya sendiri masa saya sampai ke KL dulu tu. Betul lah, daripada kampung kan, belajar sekolah, universiti semua, sekolah matrik pun lautan kan. Ini saya share dengan saya pernah share dengan Wan, dengan Khairul kan, dia Rizal kan, datang ke KL, nampak nampak terkejut kan, jumpa member yang tahu cara nak pergi, cara nak pergi negeri lagi mudah lah kita pergi kan. Macam tu, pengaruh rakan sebaya lah. Okay. Dan yang last sekali adalah faktor persekitaran, environment tu lah. Contoh, datang duduk di kampung, datang ke KL, terdedah dengan environment KL yang penuh dengan pancaroba ni kan, lagi mudah untuk kita terdedah lah. Okay, so 5 faktor tadi tu, antaranya yang pertama sikap remaja tu, sikap yang ingin tahu. Dan yang kedua, keluarga, faktor keluarga, sama ada keluarga pecah, sama keluarga yang kurang mengambil perhatian terhadap remaja itu. Kemudian pengaruh media sosial, lepas tu pengaruh rakan sebaya, dan yang kelima adalah pengaruh persekitaran. Okay? Bila kita sebut remaja, kenapa kita pilih remaja? Kenapa remaja yang ramai terdedah dengan fahaman hedonisme ini? Okay? Bila saya tengok balik pada faktor-faktor ini, saya rasa saya dapat perhatikan kesemua faktor itu seolah-olah bergabung dalam diri remaja, especially remaja yang berada di IDP. Okay? Semua faktor tadi tu, 5 tu, semua ada kat dia bila dia berada di IDP. Kalau dulu dia dekat kampungan, kat rumah kan, dia ada keluarga yang boleh menasihati dia, yang boleh memberi nasihat pada dia, yang boleh bagi yang boleh bagi limit pada dia, boleh guna phone hari minggu saja. Hari sekolah, hari ni tak boleh guna phone kan. Dia ada family yang jaga dia. Dia ada internet pun yang dah dibuat parenting control kan, tak banyak yang dia boleh access. Betul kan? Kemudian rakan sebaya pun jaga, dipilih oleh mak ayah dia. Yang ni jangan kawan, yang ni boleh kawan kan. Bila dia datang ke IPT, dia seolah-olah dia lepaskan untuk dia berdikari sendirilah di IPT kan. That's why kalau tengokkan kesemua 2 faktor tadi seolah bergabung ada pada berpulang pada dia nak ikut atau tak ikut. Itu yang berbahaya itulah. Sebab tu bila disebut pahaman hedonisme ni di kalangan remaja sangat-sangat faktor-faktor yang tadi bercakap memang semua ada. Sebab itulah nama hedonisme ni di kalangan remaja tu. Okay. Kemudian kita compare kan, kita punya ada masa dia sedikit lagi ya. Kalau kita compare kan antara kita dulu, saya dulu lah dengan remaja sekarang kan, senang cerita tengok anak saya dengan saya, macam mana cara hidup dia kan, macam mana teknologi yang ada pada saya dulu dengan yang ada pada sekarang. Dulu saya main batu kan, batu dia cari nampak bentuk-bentuknya kereta sikit tu, tolak lah, tak ada setanah, buat track apa semua tu kawan. Itu jadi hiburan. Tengok anak-anak sekarang main game dalam game je kan, ada Mobile Legends lah, ada apa lagi tu, PUBG lah, apalah kan, macam-macam kan. Itu beza dia lah. Okay, itu kita akan dapat beza lah. Kalau dulu kita macam buku, sekarang macam muka buku je kan. Ya, beza dia
katakan satu tahap tu dia katakan dah untuk orang-orang yang keluar remaja lah. Kan? Sebab orang remaja pun tak tengok dah buku-buku. Orang tengok, orang dah masuk ke Instagram, orang dah masuk ke TikTok. Sehingga kan apa yang ada di TikTok sekarang ni pun dah diserap masuk dalam Facebook kan. Apa yang ada di Instagram pun dah diserap masuk dalam Facebook. Supaya Facebook itu tidak ketinggalan zaman kan. Pun lagi digunakan oleh remaja-remaja sekarang. Okay, TikTok itu sebagainya lah. Itu kalau kita compare kan. Yang ada zaman dulu dan zaman sekarang sama tak nak beza lah. That's why kita tengok remaja ni sangat terdedah dengan fahaman ini semua. Okay, yang saya nak kongsikan. Terima kasih. Okay, terima kasih Cik Syam. Terima kasih. Masa tu lah, masa Cik Syam cakap remaja purba tu, saya tak terasa kan. Saya paling purba kat sini ni. Saya purba bagi tak handsome dia mati. Teknologi memang betul tak nafi, memang banyak menyebarkan fahaman hedonisme ni. Source-nya golongan remaja lain betul. Soalnya Cik Cik Khairul awak Cik Khairul macam suka. Itulah. Ada sebenarnya ada satu soalan yang bermain-main kat dalam fikiran saya ni sebenarnya. Pasal konsep keseronokan ni. Kan kalau kita dalam kehidupan kita sekarang ni penuh dengan tekanan. Sebagai contoh macam kami sendiri lah, saya dengan Wan yang kerja bahagian klinikal di bahagian hospital ni. Macam sebagai contoh yang sangat terdekat, macam semalam saya kerja daripada pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang. Lepas tu masuk kerja pukul 10 pula sampai ke 6.30 pagi. Ikut waktu kerja 17 jam. Tapi waktu kita berjaga tu hampir 20 jam. Kita bangun dah kena awal, kena sampai kerja apa semua kan. So sebabkan tekanan macam ni kan, kadang-kadang boleh ke kalau kita nak terapkan sedikit konsep hedonisme ni dalam diri kita untuk kita kurangkan stres kerja ni. Sebab dalam bahasa-basahan yang kita panggil tu self reward lah kan, untuk kepuasan diri kita selepas kita bekerja kan. Contoh kita pergi party ke, pergi karaoke dengan kawan-kawan ke, kita balik-balik kerja kita main game je, setiap hari kita main game saja kan, macam tu. So adakah dari saya tu konsep hedonisme ni macam boleh mengurangkan masalah depression atau kita panggil tekanan di kalangan rakyat, yang mana konsep ni dia mementingkan diri sendiri, dia tak penting orang lain. Kita tahu kita nak kurangkan tekanan diri kita sendiri. Apa pandangan Ustaz Zazni dalam hal yang macam ni? Terima kasih Ustaz. Bismillah. Terima kasih Cik Khairul. Soalan yang menarik bila dibahaskan tentang self reward dan sebagainya. Dan persoalan ni sebenarnya persoalan yang valid untuk sama-sama kita fikirkan. Dan bukan setakat seorang pekerja, tapi seorang pelajar sekalipun dibebankan dengan assignment, dibebankan. Sebenarnya tak sesuai disebut dengan dibebankan. Sebagai seorang pelajar memang menjadi tanggungjawab untuk kita melunaskan segala tanggungjawab yang diberikan. Dan memang lumrah proses pencarian ilmu itu dengan kesusahan, kepayahan, sebab hasilnya nanti adalah hasil yang lebih membanggakan. Tapi bila kita sebut tentang hedonisme sebagaimana yang saya sebut awal tadi, asalnya kalau dibawa daripada sebagaimana yang Cik Khairul sebut, dibawa daripada Greek dan sebagainya, asalnya itu adalah sebagai contoh, sebagai konsep-konsep yang umum, tetapi akhirnya menjadi cara hidup, menjadi budaya. Ini yang menjadi kesalahan bila dikatakan seolah-olah hiburan itulah cara kehidupannya. Kita kena berparti, inilah cara hidup kita. Kita kena penuhkan hidup kita dengan hanya mementingkan hiburan semata-mata. Ini yang menjadi kesalahan sebenarnya. Seandainya kalau kita nak rehat, ya memang kalau dalam Islam, badan kita juga mempunyai hak. Dan badan kita juga mempunyai hak, diri kita juga mempunyai hak untuk kita rehatkan. Dengan arti kata memberikan hak yang terbaik. Hak yang terbaik pada mata tidur, hak yang terbaik pada badan kita berehat, hak yang terbaik untuk kita bila kita lapar memberi makan. Itu hak pada badan yang akan dipertanggungjawabkan. Sebab bila kita baca hadis tentang Nabi SAW pernah menyebut tentang persoalan yang akan ditanya di hari kiamat kelak. Apa hadis itu? La tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'al 'an arba'ah. Tidak akan berganjak kaki seorang hamba itu di hadapan Allah, melainkan akan ditanya ada 4 persoalan, tentang badannya, tentang ilmunya, tentang hartanya. Jadi sebabkan ini hak-hak yang perlu dipenuhi. Maka bila kita berbincang tentang perkara-perkara self reward dan sebagainya, bagaimana kita nak mengendalikan keseluruhan kehidupan kita.
akhirnya kita nak meletakkan matlamat asal kita. Sebagaimana perbincangan awal kita tadi ni, manusia yang ada matlamat kehidupannya yang jelas akan dapat untuk menyusun kehidupannya. Cara hidupnya menentukan cara dia mati. Cara dia mati menentukan cara dia dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kita jelas. Kalau kita kata kita nak masuk syurga, kita tengok cara hidup kita. Kalau kita kata kita nak pergi ke akhirat kelak, nak jumpa Allah Subhanahu Wa Taala dengan selamat, apakah kita hidup ni dengan baik? Apakah kita hidup ni dengan mengikut acuan yang telah diajarkan oleh Nabi dan acuan yang telah diajarkan oleh Allah? Sebab kadang-kadang mulut kita ni berretorik. Kita kata kita nak masuk syurga, nak masuk syurga. Siapa nak masuk syurga? Semua orang angkat tangan. Tapi gaya hidup, apakah gaya hidup kita tu menyebabkan syaitan tepuk tangan? Kan? Apakah gaya hidup kita menyebabkan syaitan rasa ini tuan aku yang terbaik ni? Sedangkan inilah gaya hidup yang dicipta oleh golongan-golongan yang kita kata daripada Yunani dan ini daripada Greek, dibawa ke barat, dibawa ke Eropah, akhirnya menjadi sebahagian daripada gaya hidup yang menyebabkan banyak kesan-kesan dalam kehidupan manusia. Apa kesan-kesannya? Cik Garo dah sebut tadi. Manusia menjadi individualistik. Dia pentingkan diri dia saja. Dia memikirkan untuk keseronokan dia saja, kepuasan diri saja. Ataupun disebut juga sebagai ananiah. Ambil vocab ni. Ananiah ni apa? Ana. Ini ana yang punya. Kan? Dunia ni ana yang punya. Ananiah. Hidupnya mementingkan diri sendiri. Jirannya susah pun dia tak kisah. Kawannya susah pun dia tak kisah. Kan? Penceramah haus pun dia tak bagi air. Contoh. Kan? Jadi sifat-sifat ananiah sebegini akhirnya meletakkan diri, dipentingkan diri sendiri. Aku nak gembira, lantaklah orang lain cakap apa pun. Aku nak seronok. Sebab itu tuan-tuan, sahabat-sahabat sekalian, kalau kita lihat zaman sekarang ni, kita tak pelik ada manusia yang sanggup melakukan apa sahaja di luar kita kata tanpa rasa malu lah. Kan, duduk dekat jalan sorang-sorang, dia menari sorang-sorang, kan, kita nak buat konten lah tu. Kan, bahasa biasa ni nak buat konten lah ni. Walaupun kita, tapi sebenarnya dia sedang menghakis sifat-sifat malu dalam dirinya. Dia tak kisahlah, orang nak cakap apa cakap lah. Yang penting aku gembira, kan, aku enjoy. Dan akhirnya dia dah hakis sifat malu dalam dirinya. Bukankah malu itu sebahagian daripada agama kita? Ini akhirnya menjadikan sifat individualistik. Bukan itu saja, manusia ini antara kesan bila dah terjebak dalam gaya hidup hedonisme ni, dia akan jadi manusia yang menjadi pengguna, menjadi konsumtif. Bahasa Indonesia lah. Dia akan jadi seolah-olah dia akan belanja je apa yang dia suka. Yang penting apa? Yang penting orang tengok dia mewah, orang tengok dia hebat. Sebab tu saya kata dia ada kaitannya dengan orang Perak kan. Sebab apa? Sebab istilah gaya hidup hedonisme ni, biar papai asal bergaya. Kan itu dekat dengan bahasa Greek, bahasa hotel dan sebagainya kan. Jadi bila biar papai asal bergaya ni asalnya daripada kalimah Perak, biar papa asal bergaya. Kan dia rasakan dia nak berbelanja, apa yang orang pakai dia nak pakai walaupun di luar kemampuan dia. Kan, tengok kawan pakai itu dia pun nak pakai, dia rasa nak lebih pada orang, dia nak lebih pada pensyarah, dia nak lebih pada dekan, kan. Sebab tu Nabi pesan kepada kita, Nabi dah sebut lama dah, 1400 tahun dahulu Nabi sebut kepada kita, urusan dunia tengok orang di bawah, urusan akhirat tengok orang di atas. Nabi bagi formula cantik kepada kita untuk mengelakkan kita terhindar daripada gaya hidup hedonisme ni. Sebab kalau urusan dunia kita tengok orang di atas, maka kita akan tidak pernah merasa puas dengan apa yang Allah Ta'ala berikan. Kita akan rasa puas kan, kita dah ada blazer kot cantik lah, tapi bila kita tengok kot malam ni kot Cik MC pakai, cantik juga kan, nampak ada span timbul macam ni kan, rasa-rasa kalau pakai tu dia nampak sadar macam Cik MC kot kan. Kadang-kadang akhirnya kita akan esok aku nak cari macam tu kan, nampak dia span Cik Wan ni macam Yaman, smart macam ni kan, kita nak. Bukan setakat itu, sebab itu akhirnya ada kaitan-kaitannya dengan kadang-kadang ada penyakit hati yang bersifat hasad. Ini juga ada kaitannya. Hasadnya pun tak suka tengok orang lain dapat nikmat, suka nikmat pada orang lain musnah. Kan kita ada perasaan, nampaklah cantik sangat Cik Wan pakai serban kan, minta-minta lah serban sangkut dekat mana-mana terkoyak padan muka dia. Tengok kesannya apa? Individu tadi, dia rasa dia seorang dia nak hebat, dia rasa dia seorang dia nak menonjol, dia rasa dia seorang dia nak follower ramai, biar orang lain tak dapat follower, kan. Akhirnya sifat-sifat inilah yang membara, gaya hidup inilah yang membara. Bukan itu saja kesannya pun, dia akan jadi manusia yang ego dalam hidupnya. Dan bila dia dapat sesuatu, dia kata,
lihatlah dunia, ini aku yang punya, kan? Akhirnya dia akan bersifat ego. Sifat ego ini turut dirakamkan dalam Quran. Bagaimana akhlak-akhlak manusia yang ego. Fir'aun apabila tahap keegoan, kesombongan yang tinggi, ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kamu. Akhirnya sifat kesombongan. Kita pun walaupun kita taklah mengaku kita Tuhan, tapi cuba cek dalam diri kita, apakah kita mempunyai sifat-sifat kesombongan? Apakah sifat-sifat kita ada sifat-sifat kita rasa macam kita best daripada orang lain? Hati-hati. Seandainya nak masuk sifat-sifat sebegini, cepat-cepat kita istighfar pada Allah. Sebab tu antara ini, walaupun kita kata kesan-kesan yang nampak macam biasa, tapi seandainya kita lazimi atau membiarkan, kita kata biasa dalam kehidupan, biasa inilah biasa yang memudaratkan, yang menghancurkan kita sebenarnya. Apa lagi kesan manusia yang terjebak dalam budaya hedonisme ni? Mereka ni akan terjebak dalam penyakit M. Penyakit M ni apa? Penyakit malas. Penyakit malas lah. Malas ni sebab dia akan buat perkara yang dia suka saja. Dia akan buat perkara yang diminat dalam hidup dia. Dia akan mula meninggalkan. Tengok macam kelas ni tak best lah, tinggal lah. Ini tak best lah, tinggal lah. Apa yang diminat? Diminat nak tunjukkan diri dia. Diminat dia nak tunjukkan barang-barang dia dalam hidup. Diminat nak gunakan, nak bershopping habis-habisan. Akhirnya perkara ini memudaratkan dalam kehidupan. Dan akhirnya membawa rentetan kepada dia tidak akan bertanggungjawab dalam kehidupan. Dia akan jadi manusia yang sangat boros dalam kehidupan. Dia akan melakukan, kalau tak dapat buat pemborosan, dia akan berusaha untuk menjadi manusia yang korupsi. Korupsi dalam arti kata untuk mencari kesenangan dalam bentuk yang salah. Mencari kesenangan dalam bentuk salah. Sebab itu kita diajar untuk kita menyusun kehidupan kita dengan baik. Diajar untuk kita jelaskan matlamat kita dalam hidup. Ya, ingat, matlamat ataupun manusia yang tak ada tujuan kehidupan, manusia yang tak ada matlamat kehidupan, boleh dikatakan ibarat manusia yang pergi main golf tapi tak ada lubang golf. Kan? Kalau Cik Syamsi kan selalu main golf. Dia Cik Syamsi main golf tu, seandainya tidak ada lubang golf tu, kita tak tahu kita pukul bola ke mana. Kan? Tak tahu pukul nak pergi ke mana ni. Tak tahulah pukul. Jadi itulah ibaratnya manusia yang tidak ada tujuan kehidupannya, tidak nampak jelas matlamat hidupnya, maka dia akan hidup sebegitu saja, hanya jadi ikut-ikutan. Orang pergi sekolah, dia pergi sekolah. Orang masuk kerja, dia pergi masuk. Dia tak ada matlamat. Pergi sekolah pun tak tahu nak buat apa. Masuk college pun tak tahu nak buat apa. Masuk universiti pun tak tahu nak buat apa. Kerja, sebab apa? Sebab dia mengikut rotation ataupun kehidupan biasa, putaran manusia biasa. Sebab itu dalam agama kita, kita nak jadi manusia yang luar biasa. Jadi pelajar yang luar biasa. Jadi pekerja yang luar biasa. Luar biasa ni bukan lain daripada yang lain. Kan rasa macam dah selalu sangat dah pakai seluar, kan try tak payah pakai seluar pula esok. Itu bukan lain daripada yang lain, itu gila. Kan jadi disusun tu jadi pelajar yang terbaik, memberikan yang terbaik, jadi pekerja yang baik, yang mengendalikan. Kalau kita nak self reward diri kita, silakan self reward. Tapi masih lagi kita kendalikan dengan baik. Kan kita nak berparti, tapi ada garis panduan syaraknya. Kan kita nak berkaraoke, ada garis panduan syaraknya. Nanti ada orang PM saya, Ustaz, apa garis panduan yang telah ditetapkan oleh syarak untuk berkaraoke? Adakah hanya sepohon kayu, daunnya rimbun saja? Kan? Betul tak? Boleh nak seriwat, tak ada masalah pun. Kan kita duduk seorang-seorang. Sekarang kan banyak aplikasi-aplikasi dekat-dekat tu. Tapi jangan sampai berlarutan, tenggelam, larut dalam hiburan. Silakan. Tapi kadang-kadang kita nak berseronok ni, tolong pasang. Sebab itu agama mengajarkan kepada kita tentang kita adanya konsep menjaga solat. Ingat, manusia yang salat akhirnya dapat menghindarkan dirinya daripada perbuatan keji dan munkar. Inna salat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Orang yang salat, dia dapat kawal dirinya daripada perkara-perkara keji dan munkar. Tapi Ustaz, kalau masih lagi buat perkara keji dan munkar, kenapa? Cek balik kualiti solat. Kita mungkin solat, kan, tapi solat cepat-cepat sebab nak forum. Hati-hati, kan. Jadi hati-hati supaya kita tidak tenggelam dalam konsep hanya mendirikan solat, tapi kita solat sebab solat tempat kita merehatkan, solat untuk kita reward diri kita, solat untuk kita merawat diri kita, yang akhirnya kita tidak terus tenggelam dalam gaya hidup hedonisme. Sebab kita nampak matlamat akhir kita nak bergembira dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Alhamdulillah Ustaz, ni jelas. Apa tu kesan yang banyak sebenarnya terhadap
terhadap gejala hedonisma ni. Dan yang paling penting sekali penyakit malas tu yang saya termasuk dalam hati tu. So bila kita nak berseronok bila kita buat benda yang kerja hakiki kita tu, kita rasa malas sebab dia tak seronok. So kita akan buat benda yang kita rasa yang lebih seronok. So betul lah tu, kalau kita nak self reward tu sebenarnya perlu ada garis panduannya. Nanti saya PM Ustaz bilang garis panduan yang sebenarnya yang perlu kita buat. Sebab Rocky tu ni. sebenarnya ada satu soalan sebenarnya saya nak tanya pasal diri kita yang umat Islam ni daripada terpengaruh, macam mana kita boleh terpengaruh. Tapi yang saya rasa Ustaz Sazin dah jawab tu, sebenarnya matlamat hidup kita tu perlu jelas. Kalau matlamat hidup kita demi keseronokanlah kita kejar. Tapi kalau matlamat kita untuk dapatkan syurga Allah tu, insya-Allah kita akan ikut garisan yang sebenar yang kita perlu buat. Betul. So Encik Wan Betul lah. Macam saya lihat perkara ni, saya lebih suka kaitkan benda ni terhadap golongan remaja. Ya betul lah, tak nafi hedonisme ni boleh terpengaruh untuk semua orang, tapi saya lebih fokus kepada remaja. Sebab saya tengok memanglah seperti yang kita bincang tu tadi, Cik Syam boleh sebut pasal remaja adalah golongan yang paling terkesan sekali di atas beberapa faktor. Antara satunya adalah faktor teknologi dan media sosial yang lebih pesat, kemudian arus kemudian yang pesat, serta jadi pemahaman ni lebih mudah tersebar seperti macam-macam, lebih satu fahaman lah, bukan setakat fahaman hedonisme saja, liberalnya apa, LGBT semuanya. Jadi dunia tanpa batas, pemodenan yang arus pesat ni ikutkan boleh jadikan satu kelebihan lah untuk orang yang hidup pada zaman ni. Namun bab kata peribahasa lah, dia macam perkara yang baik, tapi kalau kita salah guna akan membunuh kita kembali. Seperti bab kata peribahasa, api kecil menjadi gelawai, besar dia pergi bomba lah. Habis menjadi gelawai. Jadi kelebihan ni kalau kita tak tangani dengan macam peribahasa. jadi kelebihan ni kalau kita tak serikkan sebaik je, saya cakap dia akan membunuh. Jadi senjata yang ampuh dan mematikan nilai jati diri, sahsiah diri pada golongan muda. Dia tengok golongan muda ni, dia tak pandai dalam mengenangani masalah, dan dia tak pandai dalam menjangkakan apakah nilai kesan jangka panjang terhadap mereka jika mereka menyerap fahaman hedonisme ni. Jadi saya rasa soalannya pada Cik Syam lah. Jadi sebagai seorang yang berpengalaman 14 tahun kan dalam bidang pendidikan, pastinya Cik Syam ada berbagai solusi rejah yang dapat kita kongsikan dalam menangani isu hedonisme di kalangan remaja dan seluruhnya, insyaAllah. Terima kasih. Ya, terima kasih sekali kepada sahabat kita Syekh Wan Muklis dan juga Al-Zat atas kupasan tadi tu. Dan terima kasih juga kepada Ustaz Upacara ni. Saya suka dengar sama Ustaz Upacara ni. Dia ada sebabnya saya dengar dia akan kata saya ni dia ada rasa. Dia akan rasa macam saya tengok balik berkenaan dengan kesan yang paling jelas lah kadang-kadangnya seperti yang tadi tak sebut sebab dia menjadi malas kan, malas. Lepas tu malas sebab apa, dia dah jadi tak buat benda yang senang kan, dia susah tak seronok, dia senang itu seronok, mudah je kan, susah buat jadi kita yang timbul perasaan yang betul sifat yang pertama sifat malas. Benda-benda yang kita nampak pada remaja sekarang lah ya, malas dan juga orang marah saya pula kan, tak semualah malas dan juga nampak tak mudah je, tak nak usaha lebih sikit kan, sebab dia rasa tak seronok kan, usaha lebih sikit tak seronok sebab dia dah biasa buat benda-benda yang dia rasa seronok. Dia ada benda-benda yang tidak berbeza seronokkan pada dia akan memberontak lah, menolak kan. Itu yang kita di peringkat kolej, di peringkat UPTUM ni kita cuba nak atasi benda tu lah, sebab kita berurusan dengan remaja kan, yang ada pesan SPM sampai nanti kena berulang 3 tahun kan. Selama 3 tahun itulah kita cuba untuk buat something lah, at least dia boleh ada something yang menjentik hati dia kan. Kita nak ubah dalam 3 tahun itu bukan benda yang mudah lah. At least kita cuba something yang kita boleh jentik hati dia supaya dia ada sedikit kesedaran satu hari nanti.
ataupun sepanjang dia belajar itu dia memang dapat identikan itu dan terus terkejut dia berubah kan, ataupun satu hari nanti dia tanya balik, wah betul lah kita pernah diledahkan masa universiti dulu kan, dia boleh macam ni, betul lah kita nak benda tu, betul lah, itu yang kita nak satu hari nanti insyaAllah, itu yang kita harapkan lah. Okay? Dan kita di BUM apa yang kita buat, saya cuma nak share apa yang kita buat lah sepanjang saya berada di BUM berurusan dengan para remaja-remaja ni lah, especially banyak kita lah. Dan di BUM kita bukan perseorangan, kita dibantu oleh berbagai pihak yang turut sama memberi sokongan, memberi panduan, memberi dorongan, bantuan untuk sama-sama membantu para pelajar kita ni lah. Antaranya kita ada kolaborasi dengan jabatan ataupun unit kaunseling BUM macam bersama Encik Johan dan sebagainya. Kemudian kita juga mendapat bantuan yang banyak, yang penuh daripada jabatan Hal Ehwal Islam BUM yang diketuai oleh Ustaz Muhammad Syahid sendiri. Alhamdulillah. Dan juga kita juga ada bantuan sokongan daripada pemangkin di BUM, dan kita juga ada bantuan sokongan daripada Persatuan Kebajikan Pekerja-Pekerja Islam di BUM, daripada Jurukuasa Suruh Adiniah, dan kemudian daripada di peringkat kolej kita ada sistem penasihat akademik, sistem implementasi dan sebagainya. Itu yang kita gunakan untuk kita cari satu perkara, satu usaha yang kita boleh bantu pelajar. Antara yang kita pernah buat adalah yang peringkat awal kita buat dulu, usrah secara santai. Ini mungkin Syekh mungkin tak sempat kot tanya Cik Izzat, sebabnya batch Cik Izzat dan batch Cik Wan, batch yang tak terdedah dengan ini semua ni, batch yang baik-baik je. Aku tak ada masalah kan. Lepas tu memang tak kena program tu, sebab batch dia bagus. Okay, so yang kita sempat buat dulu usaha santai. Saya ingat masa tu saya dengan satu Sani lah, kita jemput Sani untuk mewakili kolej untuk buat usrah bersama pelajar. Dia sama. Masa tu yang ada saya ingat dalam beberapa orang Ustaz kan, kira dengan jari Ustaz kan. Masa tu kita macam asrama tu, bawah satu bilik, atas tu asrama. Kita panggil semua turun bawah, turun untuk dengar, masuk dalam bilik tu, beratur dalam bilik kan, duduk dengar Ustaz bagi nasihat singkat, ringkas saja, santai saja, dalam setengah jam. Kemudian settle, teman-teman kemakan sikit, dah. Lepas tu kita dapat bantuan daripada surau Satuan Islam. Kita mula bawa student itu pergi ke surau. Masa tu dah makin ramai, daripada kira dengan jari, daripada beberapa orang ke beberapa ratus. Alhamdulillah, kita dapat paling ramai. Saya pernah dapat 300 lebih kan, yang datang mendengar perkongsian, mendengar nasihat, mendengar kupasan-kupasan yang disampaikan oleh Ustaz secara santai. Surah tu lah yang pertama kita buat. Benda itu masih lagi berlangsung sehingga sekarang. Kita still lagi buat setiap hari Rabu selama setengah jam. Sama, dulu kita buat dengan siang, sampai petang lah, sebelum maghrib. Sekarang kita ubah, kita buat selepas maghrib pula. Okay, kemudian kita buat slot-slot tazkirah, kita buat forum-forum santai. Kita jemputlah selebriti ataupun individu yang ada pengaruh untuk datang ke BUM, sampaikan kupasan, sampaikan nasihat, perkongsian bersama para pelajar, supaya pelajar tidak ada masa pelajar itulah di asrama itu terisi dengan benda-benda yang berfaedah. Benda-benda yang bermanfaat, inilah tujuan kita. Kemudian kita ada juga buat lawatan, rehlah Tarbal contohnya, pun bersama dengan Ustaz juga. Kita bawa satu kumpulan pelajar pergi ke mana itu, Terengganu Ustaz kan? Betul tak? Terengganu lah kan? Kita kontak Terengganu lah kan? Ke Terengganu lupa lah. Kita ke Terengganu bawa pelajar, betul tak? Seronok sebab banyak perjalanan tu ada perkongsian kita boleh buat. Maknanya bukan duduk tempat tu punya headset duduk sampai kan. So sepanjang perjalanan itu pun ada tugasan, ada perkongsian daripada Ustaz. Sampai dekat lokasi pun ada perkongsian. Memang terisi dengan benda-benda yang menjentik kerohanian kita lah. Itu yang seronok itu. Kemudian
Kemudian kita ada apa lagi? Program-program di bawah unit counselling dan mental mental pun dia ada program-program untuk pelajar. Program apa lagi tu nama dia? Apa nama dia? Macam mental kita train belajar lah, train belajar macam program rakan sebaya tu. Pembimbing rakan sebaya. Train belajar ini supaya dia boleh bantu sahabat-sahabat dia yang ada di asrama, ke ada something ke ada masalah apa pun dia boleh rujuk pada sahabat-sahabat dia. Kita dah pun train dengan input counselling. Okay. Kemudian program gangguan seksual kita ajar kepada kita ni untuk bentuk gangguan dan seksual, kan, apa contoh-contoh pendedahan-pendedahan yang merujuk kepada gangguan seksual. Kemudian apa hak yang ada pada pelajar itu apabila dia mendapat gangguan secara seksual, apa yang dia boleh buat. Okay, apa gangguan yang paling minima yang kita rasa biasa, rupanya dia adalah satu bentuk gangguan seksual, dan apa yang dia boleh buat. Dan alhamdulillah hasil daripada program itu, so pelajar kita makin bijak, dia tahu macam mana dia nak definisikan gangguan yang ada pada dia tu, sama ada gangguan itu adalah seksual ataupun bukan. Okay, nampak kesan dia lah. Kemudian kita ada buat juga program pengurusan kewangan bijak. Okay, program pengurusan kewangan bijak bersama AKPK, Agensi Kaunseling dan apa nama tu? Apa dah aku tak dapat nama AKPK tu. Okay, yang ni pun penting juga. Tadi dah macam saya kata, dia terlalu bermewah-mewahan. Dia nak tengok, dia nak lebih daripada orang, kan. Orang tu ada kereta Myli, dia nak keluarkan bios. Orang tu ada bios, dia nak keluarkan Honda Civic, kan. So kita nak elak benda tu. Kita cuba nak bagi pendedahan kepada pelajar apa yang sepatutnya dibuat selepas dia tamat belajar dan dia mula menjadi seorang pekerja dan dia mula memegang gaji dia sendiri, kan. Dia ada income sendiri. So apa yang dia patut buat dengan income dia tu, kita guide sebagai aktiviti bagi apa nama tu, pendedahan. Okay? Apa isu-isu berkaitan kewangan yang ada di kalangan remaja, especially daripada remaja yang terlalu nak bermewah-mewah. Itu pun antara fahaman macam semua, kan. Dia nak bermewah-mewah. Mewah itu tanda bahagia. Mewah itu tanda bahagia lah. Dia rasa dia hebat, dia lebih daripada orang lain. Orang akan follow dia, orang akan nampak dia. Dia akan lebih menonjol daripada orang lain. Itu yang kita nak cuba bagi pendedahan pada dia. Apa akibat daripada terlalu bermewah-mewahan melebihi daripada kemampuan diri. Okay? So yang kita cuba sampai daripada pada pelajar lah. Kemudian kita ada buat juga program yang study circle ni macam soal jugalah. Kita ada dia punya apa nama tu, ketua-ketua usrah yang kita latih untuk dia train, untuk dia bantu dia punya anak-anak usrah lah. Okay? Contoh yang macam tu lah, itu yang kita sedang buat, dan insya-Allah kita harapkan program macam ni dapat, tadi saya sebut, dia dapat menjentik hati, menjentik rohani para pelajar. Kalau tak puas sekarang tak berkesan sekarang pun, mungkin satu hari nanti akan timbul perasaan kalau lah, betul lah apa yang aku dengar dulu tu, itu yang kita nak tu. At least kalau tak ramai pun ada seorang dua, kan, ada sebahagian yang sedar pun, alhamdulillah. Sedar itu boleh juga tarik kawan-kawan dia lain untuk sama-sama berubah macam dia. Itu yang kita harapkan lah, kan? Dan program pada malam ini pun satu contoh aktiviti yang bermanfaat untuk mengisi, macam saya sebut lah, untuk mengisi malam sahabat-sahabat kita yang mendengar, supaya ada satu pendedahan berkaitan dengan hedonisme yang dia boleh ambil dan dia boleh jadikan sebagai satu paduan untuk dia tengok asal balik diri dia. Betul lah, selama ni aku macam aku perlu berubah, aku buat something dan sebagainya. Okay? Yang kita harapkan lah, insyaAllah. Tadi kan saya sebut antara faktor-faktor, 5 faktor yang ada tadi tu, kan, faktor diri sendiri, faktor rakan sebaya, faktor keluarga, media sosial, faktor persekitaran. So di peringkat kita di kolej, kita cuba memberikan persekitaran yang yang mendorong pelajar ke arah mengisi masa yang ada di asrama di sepanjang pengajian dengan perkara-perkara yang berfaedah.
Yang cuba nak buat je lah, kita fokus kepada faktor persedaran dan cuba nak membentuk environment yang sangat membantu, yang sangat mendorong, menyokong pelajar ke arah perkara-perkara yang sangat berfaedah, yang mengisi masa yang berfaedah dan dapat mengelakkan student ini daripada melakukan kejahatan. Okay? Allahuakbar. Terima Terima kasih. kasih Encik Syam. Panjang lebar Encik Syam menerangkan. Betul. Jadi remaja kalau kita nak menangani isu realisma ni, kita harus dekati lah dengan berbagai aktiviti seperti Encik Syam cakap, usra sebagainya, supaya mereka sentiasa sedar mengenai teruknya ataupun kesan yang amat panjang, kesan yang amat buruk terhadap fahaman realisma ni dalam hidup mereka jika dia amalkan dan tak sedar kan. Jadi rasanya Encik Karul nak tambah apa pasal kita pun Dia tertarik dengan program-program saya Encik Syam buat tu kan, banyak punya program-program yang mengisi untuk remaja zaman sekarang, terutamanya macam bukan nak puji ke nak apa kan, kita boleh nampak daripada pelajar Encik Syam sendiri setiap kali habis year 1 ke year 2 dia orang kata posting dekat kita kan, patutlah nampak pelajar-pelajar sekarang ni lebih sopan, lebih agresif untuk belajar kan. Macam program pun dah banyak kan. Alhamdulillah. Syukur kita. Banyak kolaborasi pula dengan Encik Rasni kan, memang panel yang sesuai pula untuk kita buat tajuk ni. So rasanya masa ni dah menceburi kita. Alhamdulillah lah. Tapi akhirnya walaupun sejam yang diperuntukkan ni, banyak juga yang terurai persoalan-persoalan tentang tajuk ni kita dah uraikan daripada maksudnya tu daripada Ustaz Jazli, daripada matlamat yang kita perlu betulkan supaya Indonesia ni tak terterap dalam kita ataupun anak-anak kita sendiri. Dan daripada segi faktor yang Cik Syam cakap, ada 5 faktor tu yang saya sangat tertarik tu. Daripada segi kita, mungkin kita boleh terapkan daripada faktor keluarga. Kalau anak-anak kita dah jauh tu, kita cuba kontrol sedikit ataupun beri nasihat ke untuk mengelakkan mereka, supaya mereka tahu yang mereka masih ada limit. Mereka ada lagi orang yang masih concern dekat dia orang tu. So janganlah terus kita kata biarlah anak-anak kita bidadari saja dekat sana kan, lepaskan saja 100%, tak perlulah macam tu. So Alhamdulillah lah, segala persoalan tu semua dah terungkap dan terjawab dan sangat terperinci oleh dua panel hebat kita hari ni. So rasanya mungkinlah kalau saya nak minta sedikit lagi perkongsian dari ahli panel kita ni, supaya boleh beri sedikit nasihat dan sepatah dua kata kepada kami dan penonton kita untuk teruskan hidup yang penuh dugaan dengan pancaroba ni. Boleh kita mulakan dulu dengan panel pertama kita, Ustaz Jazli. Terima kasih Cik Karul, Cik Wan, sahabat saya Cik Syamsi. Kita dah berada di penghujung. Sebagaimana saya sebut dari awal, media sosial ni tak dapat dielakkan dalam kehidupan kita. Bahkan kita mempunyai gaya hidup yang sekarang ini kadang-kadang memerlukan keterlibatan kita dalam media sosial. Tapi bagaimana kita nak mengendalikan dalam kehidupan kita? Dia ibarat di rumah kita ada pisau, tapi macam mana kita gunakan pisau tersebut? Kita gunakan pisau tu sewenang-wenangnya. Kita ada barang-barangan ataupun senjata-senjata yang tajam di rumah kita. Kita tak menggunakan sewenang-wenangnya. Kita ada tempatnya. Jadi jangan zalimi tempat-tempat yang tidak sepatutnya untuk kita gunakan. Sama juga dengan media sosial. Kita hidup dalam media sosial, kita ada gadget kita ada peranti kita ada handphone, tab, laptop dan sebagainya. Maka kita kena kawal diri kita sebaiknya untuk digunakan pada tempatnya, dikawal pada tempatnya untuk memastikan. Sebab kalau kita baca ungkapan-ungkapan, kalau nak melihat masa depan sesebuah negara, maka lihat kepada anak mudanya. Kalau nak melihat kepada kejayaan sebuah keluarga, maka kita lihat bagaimana anak ayah ibunya. Maka ini yang Cik sebut tadi tentang faktor keluarga, faktor kerohanian yang perlu kita tekankan. Jadi antara nasihat akhir saya, mari sama-sama saya pesan kepada diri saya pesan kepada sahabat-sahabat semua untuk sama-sama kita terapkan diri kita jadi manusia yang merasakan kita dipantau oleh CCTV Allah. Merasakan diri kita sentiasa dipantau sebab kita nak balik bertemu Allah nanti. Apakah mungkin kita nak melakukan sesuatu ataupun terus tenggelam hanyut dalam perbuatan-perbuatan, dalam keseronokan semata-mata? Kalau kita nak berseronok di akhirat kelak,
maka sabar-sabarkan di dunia ini, mudah-mudahan kita dapat bergembira di akhirat. Wallahu a'lam. Terima kasih semuanya, minta maaf atas kesilapan saya. Alhamdulillah. Tertarik tu ayat tu, jadi manusia yang dipantau oleh CCTV Allah tu. Selalu kita tahu Allah Maha melihat kan, tapi kita tak pernah nak apply kan benda tu. Kita rasa diri kita bebas, duduk dalam rumah tak ada orang tengok, duduk seorang-seorang tak ada orang tengok. Sekali kita kena buat media sosial, kena tengok apa benda kan. Tapi rasanya nasihat tu kita jadikanlah manusia yang dipantau oleh CCTV Allah, insyaAllah. Daripada boleh kita minta sedikit nasihat pula daripada Cik Syam tu, ex-pensyarah kita sendiri, bakal cikgu lah, kita cikgu kita. Okey Cik Syam. Bila tadi dia sebut Izzat sebut sepatah dua kata tu, bagi kita tu maknanya tak cakap banyak lah. Okay, sebab saya buka panjang ni, ketua satu lecture lagi ni. Jadi saya sebut sepatah dua kata tu, okey lah, saya cuma nak untuk kita punya berkongsian pada malam ini dengan satu apa nama tu, peribahasa lah kan, yang selalu yang saya dengar mula-mula, saya rasa macam pepatah itu dia betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okay, so kita dah dengar tadi kan, apa itu faham hedonisme, macam mana faktor-faktor yang mendorong kita terdedah kepada hedonisme. So apa yang kita perlu buat, Ustaz pun dah berkongsi tadi kan berkenaan dengan hedonisme dari sudut Islami, macam mana yang kita perlu buat, nasihat-nasihat yang Ustaz bagi tadi tu. So sama-sama kita tengok, kita muhasabah diri kita balik, tengok tadi peribahasa betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Tengok balik apa yang kita buat selama ni, adakah benda itu betul? Kalau betul, alhamdulillah. Kalau benda tak betul, kita betulkan. Yang kita biasa buat itu, kita betulkan. Dan kita dah betul apa yang kita buat itu, kita biasakan buat yang betul. Yang betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Saya selalu pesan pada student saya, kita bincang dalam kelas, depan lecture apa semua tu, saya kata, especially masa tahun 3, tengok balik apa kita punya tujuan masa kita mula sampai ke IDP kan, renung balik apa kita punya tujuan masuk IDP, apa pesanan yang mak ayah kita bagi kepada kita kan, apa azam kita masa masuk IDP kan, compare dengan sekarang. Adakah kita masih lagi ingat azam kita masa mula-mula masuk ke IDP? Adakah kita masih ingat apa pesan mak ayah kita masa kita masuk IDP? Adakah kita masih ingat apa tujuan kita masuk ke IDP? Contohlah, contoh paling mudah, tengok masa kita masuk, target kita macam mana? Mungkin kita poflet kan, semesta ini aku nak dapat poflet, masuk ke suku semesta depan 5 rasa okey kot, dia dah kurang kan. Lepas tu lepas ni exam je aku dapat 3.0 pun dah okey dah kan. Hujung lepas final exam tu duduk pun tak apa lah, dia dah makin kurang kan. Dia dah lupa dah, sakit tu banyak gangguan kiri kanan depan belakang tadilah yang 5 faktor tadi kan, yang kacau hari ni dia terpapas. So, sama-sama malam ni kita tengok balik, kita muhasabah balik kan, apa yang kita dah buat selama ni, tengok balik tujuan kita masukkan, yang kita belajar, yang kita hidup dan sebagainya. Betulkan yang biasa, biasakan yang betul. Okay, sama-sama kita muhasabah insyaAllah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Cik Syam. Ya betul tu, InsyaAllah kita pegang benda tu. Betul, dalam tujuan hidup kita ni, kita kena betulkan tujuan hidup kita. Kita pandang balik, biasa kita ni manusia mudah lupa. Tanpa guru, tanpa orang lain di keliling kita yang ingatkan kita balik tu, kita takkan ingat. So pentingnya orang di keliling kita tu. InsyaAllah. Wan nak tambah apa-apa ke Wan? Betul. Kita pun dah pukul 10 dah, lama dah, sejam tak sedar kita sejam. Ya, tadi kita kena pasal itulah, setiap yang bermula ada akhirnya, setiap pertemuan pasti ada pesan je lah. Jadi kami dengan berhati ingin mengakhiri forum kita pada malam ni. Jadi yang pasal soalan, ada soalan ni rasa di Facebook. Macam mana rasanya soalan akan emailkan kepada panel kita insyaAllah. Sebab kita tak jauh mesti tak ada lah. Yang dengan Syazali pun nak sambung apa berzikir. Masa baju. Sama dah Ustaz. Sama homework kita. Alhamdulillah. Sekali lagi saya Cik Karo dan rakan-rakan di Sebab Tabir yang
telah menjaga program ini. Yang mengucapkan sekali lagi terima kasih kepada kedua panel kita, Ustaz Syazmi, Syamsi, kerana dapat sama-sama kita pada hari ini dapat kongsi dan mengupas isu ni, insyaAllah. Jadi saya tak ada apa nak terima kasih jadi kepada audiens, terima kasih kerana sudah hadir dan berkongsi sedikit masa untuk sama-sama kita dalam forum ini. Jadi sebenarnya kita akhiri dengan forum kita dengan tasbih kifarah dan juga surah Al-As.